Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Muhammad Syariza Mawang dalam Berita Pagi Sabah edisi Isnin 18 Mac 2024. Program penghantaran bekalan air bersih ke kampung-kampung dan kawasan yang terjejas akibat kemarau di daerah Papar berjalan lancar. Ahli Parlimen Papar Datuk Armizan Muhammad Ali berkata, sejak operasi penghantaran air dimulakan pada 20 Februari lalu, pelbagai agensi kerajaan dan swasta telah menghantar sebanyak 600,000 liter air setiap hari untuk keperluan penduduk di daerah itu. Datuk Armizan yang juga Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup berkata, kapasiti penghantaran air menggunakan lori tangki air berjaya ditambah ke tahap 1.18 juta liter air sehari. Dari segi hujan itu, kalau ada pun, it is just a light showers yang tidak boleh menyelesaikan masalah. Tapi diramalkan April sebelum Aidilfitri, kita akan dilimpahi hujan yang banyak dan mungkin kita harapkan ia boleh menyelesaikan masalah itu. Sebab tahun lalu pun memang di peringkat awal Ramadan itu ada isu kemarau tetapi tidak seteruk sekarang. Ketika ditemui selepas meninjau penghantaran air terawat di Kampung Kuala Dalam, Datuk Armizan berkata, bekalan air di daerah itu mengalami kekurangan susulan penurunan kapasiti air terawat akibat kemarau di beberapa loji air termasuk loji rawatan air Kogopon. Beliau berharap projek pembesaran loji air Kogopon dan loji air yang lain dapat dipercepat sekaligus membantu memulihkan bekalan air di Papar terutama dalam masa jangka panjang. Sementara itu, penduduk yang ditemui menzahirkan rasa terima kasih atas penghantaran bekalan air bersih bagi membantu aktiviti harian mereka. Saya mewakili JKK Kampung Kuala amat-amat berterima kasih dengan keadaan yang Datuk beri bantuan kerana sekarang ni kan keadaan terlampau amat kritikal bagi kampung di Kuala ni. Jadi harapan diorang juga di sini kalau bolehlah diorang memerlukan tong untuk simpanan air. Program Ihya Ramadan menjadi platform terbaik kepada umat Islam terutama mengurusi masjid dan surau untuk membincangkan pelbagai isu berkaitan keperluan umat Islam. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Hal Ehwal Islam Datuk Ruslan Muharram berkata, menerusi program itu, pelbagai isu dapat dikemukakan untuk dibincangkan bagi tujuan penyelesaian. Datuk Ruslan menyatakan demikian selepas program Ihya Ramadan dan penyerahan sumbangan kepada 100 asnaf daripada Pusat Zakat Sabah di Beaufort. Inilah sebenarnya masa mereka untuk menyuarakan dan apa juga pandangan dan sedangan mereka di setiap kawasan yang telah pun mereka wakili, dan sudah tentu kami sangat memerlukan informasi seumpama itu untuk kami fikirkan dan tindakan yang seterusnya. Terdahulu, Datuk Ruslan dan Ahli Parlimen Sipitang, Datuk Mat Bali Musa menyerahkan sumbangan Ramadan keseluruhan berjumlah RM59,400 kepada 33 masjid dan 44 surau. Dalam majlis sama, Pengurus Besar Sawit Kinabalu Wilayah Beaufort, Muazzam Shah Idris, turut menyerahkan sumbangan RM33,000 kepada pejabat adun Lumadan untuk melaksana pelbagai program. Sementara itu, seramai 30 asnaf penerima sumbangan wang tunai dan barangan keperluan sempena jelajah Majlis Berbuka Puasa Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM Sabah dan syarikat Kim Teck Cheong Consolidated Berhad KTC. Sumbangan disampaikan pengarah UPPM Sabah Datuk Awang Kadintang di perkarangan Masjid Inabah Kalal sempurna. Ketika ditemui pemberita, Pengarah Eksekutif KTC, Datuk Dexter Lau berkata, kerjasama penganjuran Majlis Berbuka Puasa dan penyerahan sumbangan ini antara usaha pihaknya membantu meringankan beban golongan memerlukan. Antara pengisian program jelajah Ramadan ini termasuklah sumbangan Ramadan dan menyantuni anak-anak yatim dengan membawa mereka membeli baju raya di pasar raya terpilih. Program yang amat baik dan kita sebenarnya menghargai usaha yang berbahagia Datuk Pengarah kerana ini adalah merupakan julung-julung kali dilakukan oleh UPPM peringkat negeri di setiap parlimen. Jadi kami amat mengalu-alukan dan merasa berterima kasih. Program seumpama ini kita harus teruskan bukan hanya pada hari ini. Sepanjang bulan Ramadan kalau ada agensi-agensi
jabatan yang boleh menyumbang amat-amat diperlukan. Kita pun bekerjasama rapat dengan UPPM juga untuk melaksanakan kita punya bawah CSR untuk menyahut terutama seruan kerajaan untuk kita sama-sama memberi, terutama sekali kepada mereka yang memerlukan di bulan yang mulia ini. Jelajah Majlis Berbuka Puasa UPPM Sabah ini dijadual berlangsung selama 3 hari di 25 lokasi seluruh negeri. Sebanyak 700 pek bubur lambuk berjaya diagihkan kepada penduduk dan masjid sekitar kawasan Sepanggar menerusi program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Zon Sabah. Pengarah Kastam Zon Sabah Datuk Muhammad Nasir Drama berkata penganjuran CSR itu bagi mempererat lagi ukhuwah sesama kaki tangan kastam dan masyarakat. Datuk Muhammad Nasir berkata pihaknya turut membuka ruang kerjasama bersama Persatuan dan Badan Bukan Kerajaan bagi menganjurkan sebarang program sepanjang bulan Ramadan ini. Saya mengambil kesempatan daripada ini ialah sebagai Jabatan Penguatkuasaan Jabatan Kastam Diraja Malaysia sentiasa untuk merakyatkan perkhidmatan kastam ini sendiri dan pada masa yang sama mengalung-alungkanlah dalam bentuk kerjasama. Datuk Muhammad Nasir ditemui pemberita RTM sempena program kacau dan agihan bubur lambuk di Masjid Al-Abid, Desa Kastam Sepanggar. Dalam pada itu, beliau mengalu-alukan sebarang maklumat dan aduan orang awam bagi memerangi kegiatan jenayah penyeludupan barang terlarang. Sebagai pihak terus mengimerahkan bulan Ramadan dengan menyantuni golongan kurang berkemampuan di negeri ini. Antaranya Pertubuhan Usia Islam Seluruh Sabah Usia Daerah Sandakan yang menganjurkan Majlis Sungkai Jama'i dan penyampaian sumbangan sempena bulan Ramadan. Ketua Belia Usia Sandakan yang juga pengerusi penganjur Sungkai Jama'i, Ustaz Sufan Bahrin berkata, pendekatan konsep santai yang dilaksana dalam kawasan terbuka itu bagi mendekati golongan anak muda di luar, tidak hanya dalam masjid, dewan maupun hotel. Mendekati golongan-golongan yang penting. Tentunya anak-anak muda, orang-orang yang bersiar-siar, yang ada di mana-mana. Jadi kita tidak mahu mereka jauh dari sudut Islam, bukan sekadar berpuasa tetapi dapat mengikuti program ini dengan santai. Dengan ada lagu-lagu dakwah, ada tazkirah pengisian keimanan. Ustaz Sufan ditemui media selepas program berkenaan di Sandakan. Majlis Sungkai Jama'i dimulakan dengan tazkirah, diikuti bacaan Al-Quran dan majlis berbuka puasa. 12 individu tidak memiliki dokumen pengenalan diri yang sah ditangkap dalam operasi bersepadu di Kampung Lokup, Kuartus Kilang KKIP dan Indah Permai pada Sabtu lepas. Ketua Polis Daerah Ketua Kinabalu SCP Muhammad Zaidi Abdullah berkata tangkapan melibatkan 4 lelaki dan 5 wanita warga Filipina, seorang wanita dan lelaki warga Indonesia serta seorang warga Pakistan. SCP Muhammad Zaidi Abdullah berkata, kesemua tahanan dibawa ke IPD Kota Kinabalu untuk proses dokumentasi oleh cawangan khas, Jabatan Pendaftaran Negara dan Jabatan Ketua Menteri. Laporan tangkapan turut dirujuk kepada Pegawai Penyiasat Jabatan Siasatan Jenayah bagi siasatan di bawah Akta 6-1-C, Akta Imigresen 1956. Operasi bersepadu yang bermula 9 pagi hingga 8 malam ini membabitkan kekuatan anggota dan logistik daripada pelbagai agensi termasuk Jabatan Pendaftaran Negara, Rela, Angkatan Pertahanan Awam, Jabatan Ketua Menteri, SESB dan Jabatan Tanah dan Ukur Sabah. Dalam pada itu, SCP Muhammad Zaidi memaklumkan 15 struktur setinggan di Kampung Lokup telah dirobohkan kerana didirikan di tanah milik UiTM Cawangan, Sabah. Baik, paparan itu mengakhiri perkembangan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini, berita pagi Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka.